Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah kita dapat bersiaran pada malam ni. Walaupun pemberitahuan tentang siaran kita ini agak lewat, tetapi saya rasa melalui siaran pada malam ini insya-Allah ada isu yang perlu saya ulas kerana ramai yang bertanya walaupun saya telah mengeluarkan artikel berhubung dengan hal tersebut, tapi saya ingin sebut secara di dalam ucapan ini, mudah-mudahan dapat dimanfaatkan oleh sebahagian yang tidak membaca artikel tersebut. Kita tahu mutaakhir ini ataupun sehari dua ini di negara kita ada timbul isu mengibarkan bendera putih di rumah sebagai tanda bahawasanya ahli rumah berkenaan memerlukan bantuan di sudut keuangan ataupun di sudut makanan. Ini adalah merupakan fenomena yang nampak pendekatan itu baru, tetapi isunya sama. Isunya ialah memohon bantuan daripada orang ramai kerana membantuan daripada orang ramai, atau dalam bahasa lain, bahasa syariahnya memohon sedekah lah, pemberian kerana seseorang itu di dalam keadaan memerlukan. Sedekah seperti mana kita tahu ada dua, sedekah wajib iaitu zakat yang wajib, dan sedekah tatawwu' iaitu sedekah yang diberi bukan disebabkan atas keperluan zakat yang wajib. Okey, isu ini sebenarnya sangat simple. Dia isunya ialah isu macam mana kaedah yang digunakan oleh pihak tertentu dalam memberitahu orang lain bahawasanya dia memerlukan bantuan ataupun pertolongan keuangan ataupun makanan. Kalau kita lihat kepada kaedah yang lain yang telah digunakan dengan tujuan yang sama, banyak telah berlaku dalam masyarakat kita sejak dahulu. Sama ada orang tu duduk di tepi jalan, dia tulis saya memerlukan, ataupun dia tulis di surat khabar dia memerlukan bantuan, ataupun dia viral di media sosial tentang dia ambil gambar dengan baby dia ataupun dengan rumah dia memerlukan bantuan. Ini semua perkara yang sama, iaitu memberikan memaklumkan kepada orang ramai tentang diri individu berkenaan yang meminta bantuan ataupun meminta sedekah dalam bahasanya. Jadi hukumnya hukum meminta sedekah lah. Cumanya saya sebelum nak pergi kepada perbincangan ini, kita tahu apabila ada hal yang seperti itu, macam-macam orang masuk membincangkan. Ada dengan berbagai tujuan. Satu ialah golongan yang agak rigid dengan apa saja pendekatan yang baru. Dia kata ni bendera putih ni lambang apa? Lambang orang kalah ke, lambang orang tewas. So dia banyak tafsiran dia. Lain daripada apa yang ada dalam fikiran orang ramai, ada dalam fikiran dia. Ini tak jauh juga daripada kalau kita masih ingat, ada di Indonesia ada beberapa penceramah daripada aliran salafi yang keras yang menyebut bahawasanya ketupat itu tidak boleh dimakan, dibuat. Ketupat tak boleh dibuat kerana ketupat itu menyerupai upacara agama tertentu. Padahal sudah tidak ada pun orang yang buat ketupat sekian banyaknya apa-apa andaian upacara agama di dalam ketupat itu. Tapi fikiran dia tu jauh sekali dia pergi, merentasi daripada apa yang difahami dalam konteks yang ada. Sama juga dengan isu bendera putih ni, konteks yang ada ialah ikat kain putih atau bendera putih di rumah. Konteksnya ialah bahawasanya memaklumkan bahawasanya diri dia meminta bantuan ataupun meminta sedekah di pihak yang lain. Ada orang yang melihatnya dari segi politik. Dia tak nampak bendera putih tu, dia nampak bendera putih ini satu kesempatan politik untuk menunjukkan kegagalan pentadbiran kerajaan yang sedang memerintah. So ini boleh dijadikan satu kempen
untuk menjatuhkan ataupun memburukkan kerajaan ataupun disertai dengan kempen-kempen yang lain. Itu satu sudut. Di pihak pro kerajaan pula, ada yang melihat bendera putih ni sebagai menakutkan, nanti dia akan menimbulkan anggapan kegagalan mereka menguruskan keperluan rakyat sehingga rakyat terpaksa mengikat bendera putih di rumah mereka. So di belah pihak yang anti kerajaan ini pun mengambil kesempatan, yang di pihak pro kerajaan ini pun mula mengulas dengan ulasan-ulasan yang bukan-bukan, kemudian mendatangkan dalil-dalil agama yang pelik-pelik juga sebahagiannya. Kononnya kalau sekiranya gantung bendera putih berarti sudah tidak percaya, bergantung kepada Allah lagi, memalukan kaum keluarga dan seumpamanya. Dan ini juga saya rasa melepasi perbincangan yang sepatutnya. Kalau begitu, kalau orang yang meminta bantuan daripada orang, semuanya termasuk di kalangan orang yang tidak percaya kepada pertolongan Allah lagi, maka tak boleh juga golongan ini meminta derma-derma daripada pengikut-pengikut mereka, ataupun sama ada dalam majlis-majlis ceramah mereka, ataupun bahkan ada yang meminta derma sambil menunaikan solat dan macam-macam lagi. Ini semua against ataupun bertentangan dengan apa yang sebahagian mereka sendiri lakukan. So kerana saya bukan nak kritik kumpulan atau buat apa-apa, tetapi isunya ialah apabila politik telah dijadikan sebagai asas kepada perbincangan isu yang simple yang seperti ini. Okey, jika kita put aside ataupun kita letak sebelah semua isu-isu politik dan isu pandangan yang keras, kita akan melihat isunya satu orang hamba Allah ataupun manusia yang mana nak minta orang bagi bantuan kepadanya, minta sedekah lah dalam bahasanya. Walaupun sebahagian orang kata tak mau guna minta sedekah, minta bantuan, sama je makna je. Okey, jadi cara dia nak minta tu, sebelum ni mungkin ubah gambar dalam Facebook, dalam IG, dalam lain-lain, maklumkan bahawasanya dia dalam keadaan susah. Sekarang buat satu pendekatan baru, gantung bendera putih. Tapi mungkin capaiannya tu taklah sebanyak jika masuk ke media sosial. Mungkin orang di taman itu ataupun di kampung itu ataupun orang yang lalu di kawasan itu sahaja yang nampak. Tapi tujuannya sama. Jadi apabila kita letakkan sebelah isu-isu yang lain, kita akan lihat itu saja masalahnya dari segi kalau nak lihat di sudut hukum. Jadi hukumnya ialah hukum meminta bantuan ataupun sedekah daripada orang. Apa hukumnya? Kerana bendera ini, bendera putih, Facebook ke, buat lambang ke, buat tangan ke, angkat tangan ke untuk minta bantuan, itu semua dia panggil al-wasail, cara. Tujuan dia minta bantuan, minta derma ataupun minta sedekah. Dan kaedah yang disebut oleh ahli usul ialah al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah-wasilah ataupun pendekatan, jalan ataupun cara untuk mencapai sesuatu itu baginya hukum hakam maqasid. Hukum hakam maqasid maksudnya hukum hakam tujuan. Jika tujuan itu baik, maka jalan itu nilainya sama dengan hukum jalan untuk capai kepada tujuan, sama dengan hukum tujuan. Saya buat contoh lah. Kita ingin pergi solat Jumaat. Solat Jumaat adalah satu kewajipan
ke atas kita. Wajib kita pergi Jumaat. Wajib kita menunaikan Jumaat. Untuk menunaikan Jumaat, kita tak akan dapat melainkan kita kena pergi ke masjid. Maka pergi ke masjid, naik basikal ke, naik kereta ke, naik motosikal ke, adalah wasail jalan untuk sampai kepada tujuan, iaitu Jumaat. Oleh kerana Jumaat tak dapat ditunaikan melainkan kena pergi ke masjid, maka proses pergi ke masjid itu hukumnya sama dengan hukum Jumaat, iaitu wajib. Dia tak mungkin duduk di rumah tiba-tiba dia boleh buat Jumaat, dia tak boleh. Okey. Apabila kita tahu hal ini, sama juga hukum hakam yang lain. Orang yang nak pergi berjudi, judi haram. Orang yang nak berjudi, judi tu haram. Oleh kerana dia tak dapat berjudi, melainkan dia kena pergi ke suatu tempat, semua proses untuk dia pergi ke tempat berkenaan, hukumnya adalah hukum main judi itu, iaitu haram. Dia pergi, dia naik kereta ke, dia naik motosikal ke, dia call kawan dia suruh mari ambil dia ke, semua proses itu wasail yang baginya hukum hakam maqasid, iaitu hukum hakam tujuan dia lakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi bila kita tahu keadaan ini, maka kita tahu bahawasanya kes gantung bendera putih ini hanyalah wasail. Hukum bendera putih ini ialah hukum maqasid. Apakah tujuan untuk kita gantung bendera berkenaan? Saya telah berikan mukadimah pada awal berhubung dengan bendera putih ini. So, balik kepada perbincangan kita. Kita akhirnya tahu bahawasanya bendera putih ke, bendera hitam ke, viral dalam Facebook ke, ataupun buat apa-apa tanda ke, tujuannya ialah untuk memberitahu orang ramai bahawasanya empunya diri ataupun pihak yang ada di rumah berkenaan ataupun yang menyiarkan itu bagi pihak dirinya bermaksud ingin meminta sedekah ataupun meminta keuangan ataupun bantuan makanan daripada orang lain. Itu maksudnya. Dan kita telah bincangkan tentang al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah-wasilah itu baginya hukum maksud. Cara-cara, pendekatan-pendekatan, jalan-jalan mengikut hukum maksud. Maksudnya jika sekiranya orang itu gantung sesuatu di rumahnya dengan tujuan untuk mengajak kepada kejahatan, maka hukumnya hukum kejahatan. Jika dia gantung sesuatu untuk ajak kebaikan, hukumnya hukum kebaikan. Jika dia gantung sesuatu mengajak pada benda yang harus, hukumnya hukum yang harus. Kan jika kita tadi saya telah buat beberapa contoh. Jadi kita kena tahu, apabila artinya kita kena tahu hukum maksud, hukum tujuan. Sekarang dalam konteks bendera putih ini, tujuannya ialah nak minta sedekah ataupun nak minta duit ataupun nak minta makanan, bantuan daripada orang ramai. Apa hukum minta daripada orang ramai ni? Mudahnya ialah hukum minta daripada orang ramai ni terbahagi kepada dua. Satu boleh, satu lagi tak dibolehkan. Atau satu halal, satu lagi adalah haram. Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan sebanyakkan kita membaca hadis itu, iaitu hadis Qabisah bin Mukhariq al-Hilali. Qabisah ni lah merupakan sahabat Nabi SAW, dan sahabat lebih kurang ada 8 orang dengan nama Qabisah ni yang disebut oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Walaupun sebahagiannya ada perbincangan. Tapi yang pentingnya ialah Qabisah meriwayatkan daripada Nabi SAW apabila dia datang berjumpa dengan Nabi kerana menanggung bebanan hutang untuk mendamaikan mereka yang berbalah. Nabi SAW beritahu pada Qabisah bahawasanya, ya Qabisah, innal mas'alata la tahil illa li ahadi thalatha.
wahai Qabisah, minta-minta ni tidak halal melainkan untuk salah seorang daripada yang tiga. Yang salah seorang daripada yang tiga ni, mereka boleh meminta-minta. Yang pertama ialah rajulun tahammal hamalatan. Satu orang yang menanggung satu bebanan. Tahammal hamalah ni bebanan mendamaikan orang. Misalnya dululah orang Arab dia apabila nak berdamai tu kadang-kadang dia tawarkan apa-apa supaya proses perdamaian tu memakan kos sehingga dia berhutang nak membolehkan orang berdamai. Sebahagian luas sekali lagi masuk ke dalam masalah diat, ditanggung diat, tanggung bebanan hutang kerana ada orang yang berbunuh-bunuhan dan kemudian dia tanggung diat ataupun bunuh dengan tak sengaja dan seumpamanya. Tapi tak apalah, ini proses sehingga kalau orang tu terpaksa belanja untuk mendamaikan. Katakanlah ada dua negara orang Islam berperang nak berdamai, ada kos. Kawan tu berhutang kerana nak bagi mereka berdamai ni. Dia ni kata Nabi, orang ni fahallat lahul mas'alah. Dia ini halal untuk dia untuk meminta-minta. Fasala hatta yusibuha thumma yumsik. Dia boleh minta sehingga dia dapat selesaikan hutang yang dia buat tu kerana nak mendamaikan orang tu, kemudian dia henti di setakat tu. Cukuplah bila dia dapat tunaikan. Kedua, Nabi SAW kata rajulun asabathu jaihah. Lelaki ataupun seseorang yang menimpanya bencana. Bencana tu kita fajtahat malahu, sehingga memusnahkan hartanya. Kena ribut habis rumah dia, kena ribut habis pertanian dia, habis ladang-ladang dia, kena banjir, habis harta-harta dia. Fajtahat malahu, sehingga memusnahkan harta-harta dia, kata Nabi SAW. Orang yang seperti ini fahallat lahul mas'alah, dia boleh halal untuknya berminta-minta. Fasa'ala hatta yusiba qiwaman min 'aish atau qala sidadan min 'aish. Dia boleh minta sehingga dia dapat menyelesaikan qiwaman min 'aishin, sehingga dapat asas-asas hidup, atau sidadan min 'aishi ataupun keperluan asas kepada hidup dia, dapat hidup balik lah. Nabi kemudian setakat tu dia minta. Dua. Yang ketiga kata Nabi, rajulun asabathu faqah. Seseorang yang telah menimpanya faqah. Faqah maksudnya menimpanya keperluan ataupun menimpanya kefakiran, hajat yang teruk, yang ada hajat yang besar. Dia macam fakir lah. Dia timpa tu sehingga apa? Kata Nabi, hatta yaqula thalathatun min dhawil hijji min qaumihi inna fulanan asabathu al-faqah. Sehingga 3 orang daripada kaumnya yang berakal matang, yang rasional, kata si fulan itu telah ditimpa dengan kefakiran. Maksudnya apa? Bukan isu 3, kata sebahagian para ulama yang mengulas hadis ini, tapi maksudnya orang tahulah dia susah lah. Betul, bukan kelentong lah orang kata. Memang kalau kat kampung tu orang tahulah kata dia susah. Kita yang nak pergi bagi zakat ke apa, tak boleh lah tengok-tengok aku susah awak mari, kena tanya juga lah sepatah dua kan. Hatta yaqula thalathatun min dhawi hajah min dhawi hiji min qaumi, sehingga 3 orang yang apa, yang matang, yang rasional daripada kaum dia menyatakan bahawa inna fulana asabathu al-faqah, si fulan itu telah ditimpa kefakiran. Nabi kata fahallat lahul mas'alah, dia ni halal untuk dia untuk minta. Fasa'ala hatta yusiba qiwaman min 'aishin aw sidadan min 'aishin thumma yumsik. Dia minta lah sehingga dia dapat asas atau teras kehidupan, kemudian cukuplah setakat tu. Kemudian Nabi SAW kata, wa ma siwahunna ya qabisat
apa yang selain daripada itu, wa ma siwahunna minal mas'alati ya qabisah syuhun ya'kuluha sahibuha syuhan. Selain daripada itu, wahai qabisah, selain daripada itu, meminta-minta wahai qabisah adalah merupakan perkara yang haram, yang mana tuan umpunyanya memakan perkara yang haram. Apabila kita tahu hadis ni, maka kita tahu bahawasanya orang yang meminta ni, jika dia ada dalam kategori ni, dia bolehlah meminta-minta. Mungkin dalam isu bendera putih bukan isu perdamaian, tapi dia boleh dua perkara, iaitu orang yang terkena bencana. Misalnya dulu tu memang nampak ada duit, ada meniaga, ada kedai, tapi bila dah kena musim ni habis harta-harta dia. Nak makan di rumah pun tak ada. Anak-anak pun nak sekolah pun susah. Sekarang sekolah menggunakan teknologi ni, internet apa semua, tak mampu dia. Nak bayar api air di rumah pun tak mampu. Dia ni asabathu jaihah, menimpanya bencana. Dia boleh meminta-minta. Ataupun tadi asabathu faqah, timpa kefakiran. Kalau jadi COVID ni, dia dua-dua tu boleh pergi, sama ada bencana pun dia bagi yang berniaga, ataupun kefakiran pun dia, kerana dia mungkin tak musnah harta dia, tapi dia ni kalau tidak bolehlah keluar pergi cari makan, tapi tak boleh nak keluar, duduk di rumah tak ada pendapatan. Dia duduk dalam fa'iqah tadi, dia layak untuk minta. Okey, jadi kalaulah orang yang menggantungkan bendera putih di rumah mereka ni, kerana mereka berada salah satu daripada apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ni, maka bolehlah dia untuk meminta-minta, kerana bendera putih itu ialah lambang kepada meminta-minta. Kalau dia tak ada, wa ma siwahunna minal mas'alati ya qabisa syuhun ya'kuluha sahibuha syuhan, kata Nabi. Selain daripada itu, wahai qabisa, haram yang mana syuh ni sebenarnya haram yang benar itu ditarik keberkatannya, yang mana tuannya makan cara yang haram, sesuatu yang haram. Jadi meminta-minta ni asalnya memang tak boleh kalau tak ada keperluan. Sebab tu dalam hadis Muslim, Nabi SAW kata, man sa'ala an-nas amwalahum takathuran fa innama sa'ala jamra falyastaqil aw falyastakthir aw la yastakthir. Apa orang yang meminta harta orang ni untuk membanyakkan harta dia ada dah. Beras ada dah, tapi dia syok digantung bendera putih tu. Orang tak tahu apa, pakat bagi kat dia. Dia hak di rumah pun makan tak sangka dah. Umpamanya Nabi kata orang yang meminta kerana nak banyakkan apa harta dia, sedangkan dia taklah memerlukan. Nabi kata dia hanya meminta bara api neraka. Silalah Nabi kata nak sikit ke ataupun banyak. Maksudnya Nabi pilih lah, nak sikit banyak. Dalam riwayat Imam Ahmad, riwayat juga oleh Abu Daud, Nabi SAW menyatakan, innahu man sa'ala wa indahu ma yughni. Sesungguhnya orang yang minta sedangkan dia ada di sisinya apa yang memadai untuknya, fa innama yastakthiru min jamri jahannam. Hanya dia membanyakkan bara api neraka. Api neraka jahannam. Inilah kedudukan orang yang gantung bendera putih jika dia gantung hanya untuk memperdayakan orang lain. Jadi orang, oleh kerana orang tak sangka, orang tengok apa, maka orang rasa bahawasanya dia gantung je bendera putih, dia tahu macam dapat, rumah dia pun cukup dah makan. Tapi dia tahu this is ada untuk some people, untuk sebagian orang memang memerlukan. Yang dia yang tak memerlukan pun gantung, dia trick orang pun bagi kat dia. Dia membanyakkan membanyakkan bara neraka jahannam.
So sebab itu maka ada dua. Ada yang pihak yang boleh gantung, bukan semua orang boleh gantung kerana ia mewakili meminta-minta. Ada orang yang tidak boleh gantung jika dia tidak memerlukan bantuan ataupun dia tidak memerlukan sedekah itu. Cumanya saya nak mencadangkan, bagi orang yang memerlukan itu pun dalam keadaan sekarang, dia mungkin tak perlu sampai 20 kampik beras. Kalau dia gantung bendera putih saja, kemudian dia tak bagi tahu apa, orang mungkin bagi beras, bagi macam, tengok-tengok dalam rumah dia pun banyak dah. Dia kena spesifik. Dia tak bendera putih tu, dia kena bagi tahu saya memerlukan sekian-sekian, supaya dia tidak mengambil apa yang tak patut dia ambil, ataupun dia tidak meminta apa yang tak patut dia minta. Dia hanya minta apa yang dia memerlukan saja. Jika tidak, bimbang terkena hadis-hadis amaran-amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang meminta apa yang wa indahu ma yughni, di sisinya ada apa yang memadai untuknya. Tapi kalau orang tu nak bagi juga, kita pun kadang-kadang orang bagi, kita tak minta. Ramai kan orang nak bagi kita makan nasi, rumah kita ada nasi tapi dia nak belanja kita nasi, dia tak apalah, itu orang hadiah, orang bagi itu dengan rela hati, dia tak ditipu, tidak ada masalah. Bagi pihak yang memberi, kata kita tengok orang gantung bendera putih, kita pun dengan husnuzan, sangka baik, bagi 3-4 beras, undi beras. Rupanya dia sebenarnya tak pun, senang lenang, tapi dia saja. Apakah kita kehilangan pahala? Kita tidak kehilangan pahala sebab niat kita baik, kita bagi pun dengan cara yang baik. Dia tipu, dia yang tanggung dosa. Sebab itu dalam hadis Bukhari ada hadis yang mana seorang yang telah memberikan sedekahnya jatuh ke tangan penzina, jatuh ke tangan pencuri, jatuh ke tangan orang kaya, kesemua akhirnya dia bermimpi bahawasanya budak-budak kesemuanya itu ialah ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak baca hadis itu kerana nak ringkaskan perbincangan ini. So dia tak apa. Dia pergi, dia bagi, kita tak tahu, kita sangka elok, dia sangka tak elok. Cumanya dia niat tak elok. Cumanya kita kena bijaklah sebagai orang pemberi ni. Kalau boleh adalah kalau ada yang nampak jelas kemungkinan tu kita ketuk dia, kita tanya dulu. Cik perlukan apa? Dia kata saya ni beras memang tak ada dah. Okey, kita bagilah beras kat dia. Ataupun saya perlu duit, tak apa, kita bagi duit kat dia. Takut kita pergi bagi macam-macam kat dia, lain kali dia pun simpan je, tak makan. Bagi kuih, bagi apa, dia pun tak makan. Tengok-tengok rumah dia ada 2 orang, dia perlu yang lain. Tapi nak kena tengok juga lah. Kalau dia habang kata saya perlukan rokok berapa hari dah tak isap rokok ni, tak boleh bagi haram. Dia yang minta pun haram, kita yang bagi pun haram. Cumanya saya nak sebut lagi, orang yang menipu, yang meletakkan bendera putih sedangkan dia tidak memerlukan, dia buat dua perkara haram. Pertama, meminta-minta apa yang dia tidak patut minta. Kedua, dia menipu orang yang memberikan. Okey, habis hal tu. Hal yang berikutnya ialah kepada para pemerintah. Saya pun tengok kadang-kadang ada yang pelik-pelik sikit lah buat macam saya sebut tadi lah. Dulu mungkin mereka ni tak sebut, tapi mereka ni apabila sebahagiannya sudah ada di dalam kerajaan dan seumpamanya sebut benda-benda yang pelik-pelik. Misalnya kalau kita gantung bendera putih itu artinya kita minta ni artinya kita tak bergantung pada Allah lagi. Selama ni kita tengok mereka pun minta-minta juga, nak buat macam-macam. Jadi takkan hari ni jadi berubah pula benda tu, kan? Jadi saya ingat kita tak usah politik kan isu ni, kita lihat dari segi fik itu saja, dari segi fiqh itu saja. Kita orang sebagai penguasa kerajaan, rakyat susah kerana keadaan yang sekarang ni. Ada apa hal, ada betul, ada mereka yang kepimpinan tu sungguh-sungguh tak menyelesaikan masalah rakyat. Ada juga mungkin dengan style lama mereka, ada tak kisah sangat lah kan. Ada yang baru duduk dalam ketampuk kuasa ni, dia pun rasa syok dengan kuasa ni, tak pernah rasa sebelum ni. Dia pun macam-macam keluar, ataupun terbabas sedikit daripada landasan slogan selama ni. Tapi apa pun saya nak sebut, kita bertanggungjawab terhadap rakyat kita sedaya upaya bagi mereka yang duduk di dalam tampuk pemerintahan. Itu yang saya nukilkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun Amar Ramadah
dalam kemarau dia limitkan diri dia sehingga dia tak makan yang terbaik. Kata seburuk-buruk pemerintah lah aku jika aku makan yang elok, aku tinggalkan rakyat aku dalam keadaan tak makan. Sebab itu makan rakyat dalam keadaan susah ni, dunia kita berubah, ada media sosial, ada apa lagi, kita tak payahlah pergi ke langkah-langkah yang ataupun tunjuk benda-benda yang tak sesuai dengan suasana sekarang. Janganlah tunjuk kita naik kenderaan mewah ke apa-apa mewah ke, ataupun kita macam buat benda yang tak berapa bijak sangatlah. Kalau kita tunjuk kita makan Maggi saja ke, ataupun kita makan nasi tak ada lauk ke, sedangkan orang tahu itu that's not real, itu tidak benar. Kita fokus kepada bagaimana nak menyelesaikan masalah rakyat itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati usaha kita, semua pihak. Itu bagi pihak kerajaan. Pihak yang bukan kerajaan, eloknya semua kita fikir macam mana nak selesaikan masalah ni. Ini bukan masa saya fikir untuk macam mana kita fikir nak menjadikan ruang ini untuk kita merebut apa yang menjadi idaman kita sebahagian tu berpuluh tahun teringin pada sesuatu jawatan dan kedudukan. Kalau ada idea yang baik, kita propose supaya mereka lakukan. Ataupun kita pemerintah juga semacam, jika dia rasa mereka dah tak mampu nak buat, mereka kena bagi laluan kepada pihak yang mampu untuk melakukannya. Kalau mereka rasa mereka mampu, mereka hendaklah buat bersungguh-sungguh supaya tercapai apa yang, ataupun supaya dapat menyelesaikan keadaan yang sukar yang dihadapi oleh rakyat ketika ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.